Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Kita telah memasuki tema yang baru iaitu tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Unit pembelajaran kita ialah unit ke-16 yang bertajuk Alamku Sayang. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran lisan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran dan pemudacaraan, cikgu harap murid-murid dapat belajar memberikan respons terhadap permintaan dengan bahasa yang sesuai. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah pokok pembersih udara. Daripada tajuk ini, kita sudah boleh bayangkan bahawa pokok dan tumbuh-tumbuhan ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Jadi, kita haruslah menjaga dan memelihara tumbuh-tumbuhan juga pokok-pokok yang ada di sekeliling kita. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat dan perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Apakah warna yang banyak murid-murid nampak daripada gambar ini? Ya, warna hijau. Tahukah murid-murid, warna hijau merupakan salah satu terapi untuk mata kita. Jadi, murid-murid bolehlah selalu memerhatikan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau ataupun benda-benda yang berwarna hijau untuk terapi mata. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Lihat gambar yang pertama, alam yang mesra. Yang kedua, alam bersih, kehidupan sejahtera. Dan yang ketiga ialah teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Cuba lihat gambar yang ketiga ini. Ada pelbagai alat teknologi yang canggih digunakan oleh manusia untuk menanam sayur-sayuran, pokok-pokok bunga dan sebagainya. Baiklah murid-murid, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid semua. Apakah kepentingan menjaga alam sekitar? Mengapakah kita perlu menjaga alam sekitar kita? Antara kepentingan menjaga alam sekitar ialah yang pertama, kerana alam sekitar ini merupakan habitat flora dan fauna. Apakah maksud habitat? Habitat maksudnya tempat tinggal. Tempat tinggal flora iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga fauna iaitu haiwan. Jika kita menjaga alam sekitar, jadi haiwan dan tumbuh-tumbuhan pun ada tempat tinggal mereka. Mereka selamat dan tidak akan pupus. Seterusnya, kita perlu menjaga alam sekitar untuk memastikan ekosistem menjadi stabil. Setiap tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi, apabila kita menjaga alam sekitar kita, kita pun dapat memastikan seluruh alam, seluruh hidupan menjadi stabil. Okey. Seterusnya, yang ketiga, untuk memastikan kesihatan manusia terjamin. Kenapa? Kerana alam sekitar kita apabila bersih, tidak tercemar, akan menyebabkan manusia pun tidak dijangkiti penyakit. Kesihatan manusia pun terjaga. Tubuh badan menjadi sihat kerana menghirup udara yang nyaman. Seterusnya yang keempat, dapat menarik pelancong. Jika alam sekitar kita bersih, cantik, indah, jadi kita dapat menarik kehadiran pelancong ke negara kita. Ekonomi negara kita pun akan bertambah. Seterusnya yang kelima, menjamin bekalan sumber alam. Apabila alam sekitar kita terjaga, jadi bekalan sumber alam kita pun tidak akan pupus. Dan yang terakhir, ini sangat penting demi kelangsungan hidup generasi akan datang.
Kita perlu menjaga alam sekitar kita supaya anak-anak kita akan datang turut dapat menikmati keindahan alam sekitar kita. Okey, jadi ini merupakan antara 6 kepentingan mengapa kita perlu menjaga alam sekitar kita dengan baik. Kita haruslah menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat buku teks muka surat 22 dan 23. Tajuknya di sini ialah pokok pembersih udara. Ini merupakan perbualan di antara Alice dan juga ibunya. Okay, kita baca perbualan mereka bersama-sama. Alice, tolong ibu tolak kereta sorang ini ke belakang rumah. Apakah respon Alice terhadap permintaan ibunya tadi? Alice menjawab, baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Apakah jawapan Ibu Alice pula? Pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu bertembangan. Minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Jadi daripada kata-kata ibunya tadi, mengatakan bahawa pokok hiasan ini sebenarnya dapat membantu membersihkan udara di sekeliling kita. Jadi kita bolehlah menanam pokok-pokok bunga, menanam sayur-sayuran di sekitar rumah. Okey. Jadi apakah permintaan Ibu Alice tadi? Ibu Alice meminta Alice supaya menolak kereta sorong dengan berhati-hati. Jadi apakah respon Alice terhadap permintaan ibunya? Alice menjawab, oh, begitu rupanya. Baiklah ibu, saya akan tolak dengan berhati-hati. Bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Ini ialah permintaan Alice. Alice meminta ibunya untuk memberitahu nama-nama pokok. Jadi apakah nama pokok-pokok ini? Kita perhatikan di sini. Ini ialah pokok bunga ros. Ini pula pokok palma. Ini ialah pokok kertas. Dan yang terakhir ialah pokok keladi. Jadi, apakah respon Ibu Alice terhadap permintaan Alice tadi? Boleh, Alice. Yang ini pokok palma. Di sebelah pokok palma ialah pokok bunga ros. Pokok di sebelah kiri ibu ialah pokok bunga kertas dan pokok keladi. Harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Ini ialah permintaan Ibu Alice. Meminta Alice supaya menyusun pokok-pokok tersebut. Jadi, apakah respon Alice terhadap permintaan ibunya? Baiklah ibu, saya akan menyusun pokok-pokok itu dengan kemasnya di tepi pagar. Murid-murid, apabila kita perhatikan respon yang telah diberikan tadi, cikgu harap murid-murid boleh belajar. Apabila kita memberi respons terhadap sesuatu permintaan, kita perlulah menjawab dengan ayat yang lengkap berpandukan permintaan tersebut. Baiklah, untuk latihan yang pertama, sila buat dalam buku aktiviti muka surat 25. Dengar, berikan respons dan tulis. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk memberikan respon terhadap sesuatu permintaan. Jadi, cikgu harap murid-murid baca perbualan di antara Dahlia dan juga ibunya. Kemudian, tuliskan jawapan, tulis respon dengan ayat yang lengkap. Kemudian, untuk latihan pengukuhan, jawab latihan dalam buku PBD muka surat 20. Baiklah, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan dan duduk di rumah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.